Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yang dimuliakan lagi dihormati Ustaz Irwan, seterusnya kepada yang diraikan dan didoakan semua pendengar Radio IKIM. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya kita dapat meneruskan program dalam segmen Islam itu Indah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, walaupun dalam keadaan apa sekarang yang sedang kita hadapi, sama ada dalam keadaan kita sihat ataupun sakit, dalam keadaan kaya ataupun miskin, dalam keadaan lapang ataupun sibuk, hakikatnya kita sedang diuji. Ya, dunia ini ialah darul imtihan, negara ujian. Ya, kita ada darul makmur, darul ridwan, darul ihsan, tetapi hakikatnya di dunia ini adalah darul imtihan, negara diuji, negara ujian. Jadi kita boleh katakan kita hidup di dunia ini macam kita berada di dewan peperiksaan, yang setiap manusia wajib menduduki peperiksaan itu. Cuma berbezanya dalam peperiksaan yang kita selalu hadapi di sekolah dulu ataupun di universiti, dia ada dua perbezaan. Ya. Perbezaannya ialah walaupun duduk sama dalam dewan peperiksaan, tetapi paper ataupun kertas ujian tu berbeza. Ya, ada orang yang diuji dengan kekayaan, jadi ada orang yang diuji dengan kemiskinan, tak sama. Ada orang diuji dengan kuasa, ada orang yang diuji dengan sakit dan sebagainya. Jadi setiap orang diuji, ya. Bila dikata uji itu mesti adalah kesusahan, ya, ada kesusahan. Cuma kadang-kadang kita terlupa, kadang-kadang kita ingat kita saja yang susah. Sebab tu selalu dikatakan oleh ungkapan-ungkapan para bijaksana, selalunya pelangi itu kelihatan di atas kepala orang lain. Kita rasa orang tu tak susah, tapi sebenarnya setiap orang diuji, kerana dunia ni darul imtihan, negara ujian. Subhanallah, yang pertama kita diuji dengan paper yang berbeza, itu yang kedua. Yang kedua, masa mengambil peperiksaan tu tak sama tempoh dia. Kalau di dalam ujian kita di sekolah ataupun universiti dulu, kalau masa 2,5 jam, semua 2,5 jam. Tetapi di dewan peperiksaan itu di dunia ni, Allah memberi tempoh masa untuk kita menjawab kertas soalan itu tak sama. Kadang-kadang ada yang tempohnya lama, ya, sampai 70 tahun, 80 tahun. Ada yang tempohnya kejap je. Lepas akhir balik kejap, 17 dah meninggal, ya, dah dipanggil balik. Jadi dalam ujian itu kita nak pastikan dua perkara, iaitu sejauh mana kita dapat mengekalkan dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Yang kedua, sejauh mana kita dapat mengekalkan dan meningkatkan ketaatan kita kepada Allah. Iman dan taat kita diuji, ya. Sebab tu hujungnya dia tu ahsanu amalah, ya, yang terbaik amalannya. Jadi kita tentulah orang yang duduk di dalam peperiksaan di dunia ini nak berjaya. Bila kita kata nak berjaya, siapa teladan kita? Tentulah teladan kita iaitu insan yang paling berjaya menghadapi peperiksaan di dunia ini. Siapa lagi kalau bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kita kata kita nak meniru orang yang berjaya, kita nak menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah perintah daripada Allah, wajib. Kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, ya, pada diri Rasulullah tu bagi kamu adalah contoh ikutan yang qudwah hasanah, maksudnya yang terbaik, tak ada lagi, ya. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu kejayaannya secara menyeluruh dan secara sepenuh, ya, multidimensi dan bersifat holistik. Jadi sebab itulah kita ambil tajuk kita pada pagi ini, cinta yang sempurna. Salah satu ciri cinta yang terindah itu ialah cinta yang sempurna. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah cinta yang sempurna. Justru kita ingatkan balik peringatan-peringatan yang kita telah kongsikan bersama pada minggu-minggu yang lalu. Love is a verb, ya? Cinta itu adalah tindakan. Cinta bukan word atau kata-kata, ya? Cinta adalah tindakan. Jadi tak cukup dengan tindakan sahaja, tetapi tindakan kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mestilah menyeluruh.
Jadi cinta yang sempurna iaitu Rasulullah mesti diteladani secara sempurna juga. Jadi kalau kita hanya mengambil sisi-sisi tertentu saja ataupun secara pinggiran, apatah lagi secara picisan, maka kita tidaklah dikatakan cinta kita sempurna. Jadi mudah-mudahan kita dapat pada pagi ini berbincang bagaimana kita nak mencintai Rasulullah yang sempurna ini dengan sempurna. Baik, cuba kita lihat bagaimana kita nak menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama yang perlu kita pasak kukuh dalam hati kita ialah apabila kita nak menteladani Rasulullah, mesti diteladani daripada dua dimensi. Pertama, dimensi sebagai hamba Allah. Yang kedua, menteladani Rasulullah sebagai khalifah. Jadi tak cukup kita baik sebagai hamba Allah, kita mesti menteladani Rasulullah di sudut khalifahnya supaya kita boleh memberi kebaikan. Jadi dalam Islam ni tak cukup jadi soleh tetapi mesti jadi musleh, boleh memberi kebaikan. Sebagai hamba Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuat hubungannya dengan Allah, kukuh hubungannya dengan Allah. Tetapi pada masa yang sama kita melihat dalam sirah Rasulullah sangat intim juga hubungannya dengan manusia. Jadi dimensi hamba Allah dan dimensi khalifah ini kita kena dua-dua kita teladani. Jangan secara satu sudut saja kita ambil, meminggirkan sudut yang lain. Itu satu. Kemudian kita lihat 4 sifat yang wajib sebagai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah Rasulullah ni pertama siddiq, amanah, yang kedua tabligh dan keempatnya fatanah. Jadi kita mesti menteladani Rasulullah keempat-empat sifat ini. Tidak cukup kita hanya ambil amanahnya saja, tetapi kita tidak ambil bijaksananya. Sebab itu selalu kita katakan secara bergurau ataupun tetapi ada unsur didikan. Tak cukup kita amanah saja dalam hidup ini, nanti kita akan ditipu. Jadi kita perlu ada kebijaksanaan untuk mengelak daripada ditipu. Jadi mesti ada amanahnya dan mesti ada fatanahnya. Mesti ada sistem penyampaian yang baik, tabligh yang begitu efektif dan efisien, dan kita mesti dipercayai, iaitu yang dikatakan kita ada kata kita benar. Jadi kadang-kadang dalam komunikasi ini yang pentingnya ialah komunikasi itu boleh berjaya, penyampaian kita boleh berjaya, syaratnya ialah kita dipercayai. Jadi yang meretakkan satu komunikasi ialah apabila tidak dipercayai. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan saja sistem penyampaiannya efektif dan efisien, tetapi Rasulullah dipercayai kerana kebenarannya. Baik, cuba kita lihat betapa uniknya Allah Subhanahu Wa Taala menyusun kehidupan Rasulullah sebagai teladan yang sempurna. Subhanallah, kalau kita lihat sisi sirah Rasulullah hidup dalam pelbagai situasi dan kondisi. Kalau kita lihat Rasulullah pernah miskin, Rasulullah pernah kaya, Rasulullah pernah berada di atas, Rasulullah pernah ada di bawah, Rasulullah pernah ditolak, Rasulullah pernah disambut dengan gembira. Rasulullah SAW ada kelembutannya, pada masa yang sama ada ketegasannya. Mari kita sorot beberapa contoh. Yang saya rasa Radio Hakim dalam Semarak Cinta Rasulullah ni memang dah selalu ceritakan. Biarlah saya kata menyenaraikan saja sebagai satu ingatan bersama. Bagaimana Rasulullah SAW hidupnya miskin. Miskin tu memang miskin betul. 3 hari dapur rumahnya tidak berasap. Jadi apabila Rasulullah menghadapi kemiskinan, Rasulullah hidup dengan sabar. Jadi di sana ada teladan bagi orang miskin supaya sabar, sebab orang miskin boleh belajar daripada Rasulullah. Bila Rasulullah SAW juga kaya, anehnya perniagaannya mendapat keuntungan, dapat ghanimah, dapat hadiah yang banyak daripada orang-orang yang mengikutnya. Jadi waktu Rasulullah kaya, Rasulullah syukur dan begitu pemurah. Tangannya macam angin kencang yang dicerita Rihil Mursalah. Jadi kalau Rasulullah hidup dalam miskin saja, nanti umat yang kaya tak dapat belajar. Tapi di sana Rasulullah pernah hidup dan kaya, dan bagaimana Rasul menghadapi kekayaan itu dalam keadaan kesyukuran. Rasulullah pernah hidup sebagai seorang yang di bawah, sebagai gembala kambing. Cuba bayangkan gembala kambing. Saya dan Ustaz Irwan tak pernah gembala kambing. Jadi kita tengok betapa anak yatim ini hidup di dalam suasana yang begitu. Tetapi apabila dia duduk di bawah, dia begitu setia kepada atasan, menjaga tugasannya dengan baik. Rasulullah pernah jadi ketua sebagai general, sebagai ketua negara Madinah, negara Islam Madinah. Bagaimana Rasulullah meratakan keadilan di bawah. Jadi ketika berada di bawah, Rasulullah setia, loyalty. Di atas, Rasulullah SAW adil. Jadi begitu. Baik, Rasulullah SAW pernah dihalau dengan batu.
di Taif, ya. Bagaimana waktu itu wali kita katakan Rasulullah SAW ditolak, tetapi Rasulullah juga pernah disambut dengan nasyid, dengan Tala al-Badru alaina di Madinah. Jadi kita lihat dalam situasi itu, ya, bagaimana Rasulullah di Taif, hatinya yang tidak mengalah, dan bagaimana Rasulullah SAW di Madinah ataupun di Mekah kemudiannya ketika Futuh Mekah, Rasulullah SAW tidak berbangga dan tidak mendendam, ya. Jadi kalau kita kalah, kadang-kadang keadaan depres, tertekan, Ustaz Irwan, dalam hidup ni, wah, kita belajar bagaimana Rasulullah menghadapi kegagalan itu di Taif. Di Taif Rasulullah tidak menyalah umat, tetapi Rasulullah kata, aku mengadu atas tidak berdayanya aku, kata Rasulullah. Begitu Rasulullah melihat pada dirinya, bukan kepada mad'unya, ya. Baik, begitu juga dalam keadaan kita berjaya, jangan terlalu bila dipuji ataupun diagungkan, jangan rasa bangga, ya. Jangan rasa bangga, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitulah keadaannya, ya. Baik, ketika kelembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cuba bayangkan kelembutan Rasulullah, ya. Ketika Rasulullah nak memanjangkan surah dalam satu solatnya, ya, tetapi tiba-tiba terdengar bayi ataupun kanak-kanak menangis, Rasulullah terus memendekkan bacaannya. Jadi begitu empatinya ketika Rasulullah SAW sembahyang, bukan macam kita, ya, terlihat seolah-olah Allah tu berada di hadapannya, tetapi pada masa yang sama punya hati yang masih simpati dengan anak-anak yang menangis dan mempercepatkan solat, takut ibu bapa bimbang atas anak yang menangis. Itu kelembutan jiwa Rasulullah. Tetapi ketegasannya pula ketika Usamah datang kepada Rasulullah minta supaya seorang wanita yang mencuri daripada kaum bangsawan tidak dihukum, kata Rasulullah apa? Kalau Fatimah anakku mencuri pun aku akan potong tangannya, ya. Kelembutannya pada satu sisi, ketegasannya pada satu sisi yang lain. Jadi kalau kita nak berjaya dalam hidup ni, kita mesti ada kelembutan seperti air, tetapi ketegasan seperti karang, ya. Dalam situasi-situasi yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, dalam mendoakan, ya, kalau kita tengok, kita Rasulullah ternyata menyimpan doa yang paling akhir. Ini diceritakan, oleh asatizah kita, para murabbi kita. Subhanallah, kita terharu mendengar Rasulullah menyimpan doanya. Tidak seperti mana rasul-rasul yang lain telah menggunakannya, ya. Kuasa doa terakhir ni disimpan oleh Rasulullah di padang mahsyar nanti, ya. Itu Rasulullah mendoakan umatnya, begitu sayang. Tetapi kalau kita lihat, Rasulullah bukan saja mendoakan orang-orang yang disayangi, umat yang disayangi, betapa hebatnya Rasulullah hingga mendoakan musuhnya, ya. Rasulullah pernah mendoakan supaya Umar Al-Khattab dan Umar yang satu Umar iaitu kata juga Ammar bin Umayyah, iaitu Abu Jahal, ya. Jadi kita terkesima melihat kalau kita tidak adakan perbandingan, kita tak nampak kebesaran jiwa Rasulullah. Cuba tepuk dada, tanya hati kita masing-masing ibu bapa. Saya ada membaca buku yang ditulis oleh Dr. Fadilah Kamsa ataupun yang disampaikan oleh pakar-pakar dalam pendidikan anak-anak. Dia kata apa, Ustaz Irwan, yang kita kongsikan bersama, salah satu kesilapan dan kesalahan ibu bapa ialah mereka tidak mendoakan anak mereka. Kebanyakan ibu bapa hanya risau, hanya bimbang anak macam ni, tapi tak bangun malam untuk mendoakan, tidak menangis-nangis seperti mana kata Ustaz Abid, ya. Kita menangis-nangis untuk orang yang disayangi, ya. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan saja menangis berdoa untuk umat yang disayangi, tapi Rasulullah juga menangis berdoa untuk musuh, ya. Ini yang kita kena lihat. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah pribadi hebat, ya. Kalau kita lihat, Ustaz Irwan, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bengkak kakinya dalam solat, hablum minallah. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa yang lain, ya, patah giginya dalam jihad, iaitu dalam perang Uhud, ya. Jadi jangan teladani Rasulullah dalam bidang ibadahnya saja, ketekunannya, kegigihannya, istiqamahnya dalam ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga gigih dan tegar dalam berjihad, ya. Jadi kita kena nak berjaya secara semua, cinta yang sempurna inilah dalam ibadah dan dalam jihadnya. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ditengok hasil didikan Rasulullah kepada para sahabat, sehingga mereka ini dikatakan jil Al-Quran, generasi Al-Quran yang ruhbanan fil lail wa fursanun fin nahar.
mereka tu umpama singa rahib pada malam hari, ya, iaitu dengan solatnya, dengan munajatnya, dengan tangisannya, macam rahib di malam hari. Tetapi mereka menjadi fursanun fin nahar, mereka menjadi singa yang berjuang pada siang hari. Jadi silap sekali kalau umat ini, kita masuk kita semua, kalau kita hanya menteladani satu sudut ibadah tetapi tinggalkan soal jihad. Baik, soal romantisnya Rasulullah. Romantisnya Rasulullah dengan isteri yang selalu kita dengar, Rasulullah belum berlari, Rasulullah mandi bersama, Rasulullah minum daripada bekas yang sama, bukan saja bekas yang sama tetapi bekas daripada bibir dari isteri yang sama. Ya, tengok itu, ya. Tetapi romantisnya Rasulullah melampaui batas masa. Sehingga Rasulullah tetap romantis apabila disebut tentang Siti Khadijah, Sri Kandi cinta Rasulullah yang pertama, ya. Saya nak ceritakan dalam buku-buku sejarah, saya sangat tersentuh cerita dan pernah dibawa oleh para ustaz. Kita ulang lagi. Satu ketika di Madinah, lama kemudian, ini setelah Siti Khadijah telah meninggal dunia, tiba-tiba satu hari Rasulullah berada di dalam rumah, terdengar ketukan. Ketukan pintu itu menyebabkan muka Rasulullah berubah dan berdebar-debar. Kenapa? Ketukan itu caranya, gayanya persis ketukan Siti Khadijah. Sampai begitu, ya, ingatan Rasulullah. Dan apabila Rasulullah membuka pintu itu, Rasulullah lihat rupanya betul itu adalah saudara-saudara Siti Khadijah. Jadi cuba kita lihat seorang suami yang romantis, yang begitu mengenang budi isteri walaupun telah meninggal dunia. Ya, kadang-kadang kita isteri tak sempatlah meninggal dunia lagi, hanya baru tua, ya. Dah kita tidak romantis, ya. Jadi itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita jangan lihat hanya romantisnya sudut Rasulullah dalam indoor, tetapi kita tengok outdoornya. Rasulullah sering bersama dengan sahabat-sahabatnya, ya, untuk berdakwah dan berjihad. Saya ingatkan begini, ialah supaya tidak ada suami yang memerap di rumah untuk mempraktikkan romantisnya bersama isterinya hingga meminggirkan tugas jihad dan dakwah di luar rumah. Jadi jangan hanya romantis bersama isteri, tetapi kena gigih, kena berjuang di luar rumah juga. Subhanallah, sebagai akhir kalau kita tengok, ya, bagaimana hikmah Rasulullah dalam berdakwah. Rasulullah SAW sangat sabar, sangat memberi hujah-hujah yang baik kepada orang yang dihadapi, mad'u, sasaran dakwahnya. Kita lihat hikmah Rasulullah dalam berdakwah, sukar ditandingi. Kadang-kadang satu soalan yang sama dijawab dengan pelbagai versi. Kerana Rasulullah tidak melihat kepada soalan, tetapi Rasulullah melihat kepada penyoalnya. Begitulah hebatnya Rasulullah dalam berdakwah. Rasulullah berdakwah, Rasulullah bukan hanya nak memperdengarkan, tetapi Rasulullah menjadi pendengar yang baik kepada mad'unya, ya. Itu kita lihat hikmah Rasulullah dalam dakwah. Tetapi cuba kita lihat bagaimana kebijaksanaannya. Kalau saya gunakan bahasa, kelicikan Rasulullah dalam bersiasah. Dalam bersiasah, dalam Hudaibiyah, bagaimana hebatnya Rasulullah membaca suasana, bukan waktu perjanjian itu ditandatangani, tetapi apa akan impak perjanjian itu selepasnya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis surat kepada maharaja-maharaja yang besar pada waktu itu. Tidak ada inferiority complex, kerana iman itu satu kemuliaan. Jadi macam kita lah sekarang ni, kalau satu negara yang kecil menghantar surat kepada Amerika, kepada negara-negara kuasa besar, tapi Rasulullah hantar benda tu, surat itu. Jadi artinya jangan kita lihat kebijaksanaan ataupun yang kita lihat hikmah Rasulullah dalam dakwah, kita kena teladani Rasulullah dalam siasah, dalam politiknya. Jadi supaya kita menyeru, memberi kesedaran, pada masa yang sama kita mentadbir dan memimpin. Jadi inilah yang dikatakan cinta yang sempurna pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang cinta yang sempurna ini mesti kita teladani, mesti kita cintai juga dengan sempurna. InsyaAllah itu sebagai pembukaan. Mudah-mudahan kita boleh berkongsi, Ustaz Irwan, dengan para pendengar yang mungkin ada input-input untuk menyempurnakan cinta yang sempurna ini, insyaAllah. Kembali kita bersama di IKIM FM, pilihan utama anda, Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, dalam rancangan Islam Itu Indah bersama-sama kita, yang bagi Ustaz Fahrul Mak Joy, yang kita membawakan tajuk kita cinta yang sempurna. Boleh hubungi kami di talian 03-6205-1500 ataupun juga tinggalkan komen anda di Facebook IKIM.FM. Baik, kita nak mulakan Ustaz dengan pendengar kita menerusi Facebook pada ketika ini. Minta penjelasan daripada Ustaz. Katanya sebelum ni kita selalu mendengar junjungan besar Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah.
Tapi ada juga, ada kalanya ustaz-ustaz ataupun pendakwah di luar menyebut Rasulullah sebagai kekasih Allah. Jadi mungkin ustaz boleh berikan penghuraian untuk maksud di sebalik perkataan kekasih itu, ustaz. Silakan. Minta maaf kalau saya katakan persoalan ini lebih kepada kita perlu mendalami katakan maksud Habibullah, kekasih Allah dan sebenarnya itulah keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesempurnaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sempurnanya cinta Rasulullah ialah kerana Rasulullah di kalangan seluruh makhluk Rasulullah yang paling cinta kepada Allah, tak dapat ditandingi dan di antara makhluk-makhluk juga Allah paling mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang dikatakan kekasih, kekasih yang sejati dan setiap nabi ni dia ada kesempurnaan masing-masing dia ada gelaran masing-masing ada orang kata keunikan masing-masing Nabi Musa dengan gelarannya Kalimullah yang boleh berkata-kata terus dengan Allah Nabi Ibrahim Khalilullah dan sebagainya, Abul Bashar ataupun yang dikatakan bapa segala manusia Nabi Adam tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah Habibullah, kekasih Allah kekasih Allah ni yang tertinggi lah, yang tertinggi daripada gelaran-gelaran tadi. Tetapi subhanallah, kenapa Rasulullah dikasihi Allah? Saya rasa itu soalan yang agak relevan kenapa Rasulullah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya banyak keistimewaan, keberaniannya, ilmunya yang tinggi, tetapi Allah memilih apa untuk dipuji pada diri Rasulullah? Apa yang dipilih oleh Allah untuk memuji Rasulullah? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dalam banyak-banyak yang kelebihan Rasulullah yang dipuji oleh Allah ialah sesungguhnya Rasulullah itu mempunyai akhlak yang sangat tinggi, yang sangat mulia, sangat tinggi Jadi Rasulullah SAW tu kehebatannya kerana akhlaknya paling sempurna paling sempurna. Dan salah satu akhlak Rasulullah yang paling sempurna ialah apabila seorang tu nak naik sangat tinggi di sisi Allah Ustaz Irwan dia mesti merasa rendah diri betul-betul di bawah. Jadi semakin orang tu merendah diri, makin rendah dia merendah diri, makin tinggi dia di sisi Allah. Sebab itu sering apabila dalam sejarah kitab-kitab sejarah kita ditanya, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya siapa kamu, Rasulullah tak ada jawab ana Habibullah dan sebagainya. Rasulullah selalu juga menjawab dengan ana yatim, aku anak yatim. Jadi merendah dirinya begitu pada diri Rasulullah. Sebab tu apabila Rasulullah sangat merendah diri, dia ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kelayakannya. Rendah diri itu satu ciri kepada akhlak, dan akhlak itulah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Baik, kita nak terus dengan pemanggil kita yang pertama waktu ini dari Melaka. Encik Muhammad, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dalam banyak sunnah Rasulullah, kita harus tekankan tentang sunnah berakidah. Sekarang ni zaman ni banyak dengan syiarnya, dengan Islam yang tak menerima Allah macam ni. Dari akidah yang sebaik-baiknya. Sebab kita tak mahu amalannya cukup banyak, tapi akhirnya akidahnya terpesong. Allah Allah Ustaz kalau kata. Assalamualaikum. Okey. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan, masyarakat yang Rasulullah hadapi ialah masyarakat Arab jahiliyah. Kenapa masyarakat Arab jahiliyah ni dikatakan jahiliyah? Kerana mereka mengakui Tuhan ada, tetapi mereka tidak menerima peraturan-peraturan Tuhan untuk mengatur kehidupan mereka, untuk menghidup kehidupan. Dan akibat menolak, sebab itu yang dikatakan orang Arab ni bukannya ateis, mereka syirik. Syirik itu artinya mensyirikkan Allah. Mereka yakin, mereka percaya kepada Allah, tetapi yakin juga dengan Tuhan-Tuhan yang lain sebagai perantaran dan sebagainya. Sebab itu saya memetik kata Dr. Yusuf Qaradawi, para rasul datang kepada umat pertama adalah untuk membenteras syirik. Syirik Jadi akibat daripada syirik itu mereka menerima peraturan-peraturan yang lain, din ataupun way of life yang lain untuk mengatur sosial mereka, ekonomi mereka dan politik mereka. Dan akibat daripada menolak hukum Allah dan menolak yang dikatakan akibat jiwa mereka diserang oleh syirik tadi, apa yang terjadi kepada tiga perkara yang tonggak dalam sebuah negara ataupun dalam satu masyarakat. Pertama, kita lihat di sudut sosial. Jadi masyarakat Arab jahiliyah terkenal dengan zina, terkenal dengan arak,
ya, terkenal dengan membunuh bayi perempuan mereka. Ini penyakit sosial mereka, dan ini telah membudaya. Budaya ni artinya apa? Sudah dianggap norms, ya, maksudnya tak dianggap salah lagi mabuk, tidak disalah lagi dianggap zina. Zina tu perkara biasa, ya, dan juga yang dikata membunuh bayi perempuan mereka tu di sudut sosial mereka. Yang kedua, di sudut yang dikatakan ekonomi mereka. Ini tonggak-tonggak, ya, sepat sosial, ekonomi. Ekonomi orang Arab jahiliah ketika itu, walaupun mereka menjadi pusat perniagaan, tetapi didominasi ataupun dikawal ataupun dikontrol sepenuhnya oleh orang Arab, orang-orang Yahudi. Jadi ekonomi mereka dikuasai oleh kuasa kapitalis waktu itu, orang Yahudi yang mengamalkan sistem riba. Akhirnya mereka ditindas di sudut ekonomi, ya. Baik, di sudut politik. Di sudut politik, kalau kita lihat di Madinah, antara suku Aus dan Khazraj, mereka sentiasa berperang. Begitu juga orang Arab Quraisy, mereka sentiasa ada perang saudara di antara mereka. Sebab-sebab kecil pun menyebabkan peperangan, dendam yang berpanjangan antara satu generasi ke satu generasi. Baik, ketika Rasulullah berhadapan dengan masalah sosial, ketika Rasulullah berhadapan dengan masalah politik, Rasulullah menghadapi Arab jahiliah yang lemah di sudut ekonominya, Rasulullah pergi ke mana untuk mengubat? Kepada mana? Rasulullah pergi kepada akar, kepada seluruh masalah itu, ialah akidah. Akidah, ya. Rasulullah tak pergi membawa penyelesaian ekonomi ataupun membawa penyelesaian sosial ataupun politik. Tidak, Rasulullah membawa yang dikata ayat-ayat yang pertama yang bermula dengan ya ayuhan nas, semua tentang soal ghaibiyat dan sam'iyat, iaitu tentang tauhid kepada Allah, tentang adanya kehidupan selepas mati, tentang syurga dan neraka, hari pembalasan dan kehancuran dunia ini, dan bagaimana pengaturan alam dan sebagainya. Ini ciri ayat-ayat Makkiyah, iaitu ayat-ayat yang turun sebelum Rasulullah berhijrah, ya. Jadi Rasulullah pergi ke akar umbi masalah, iaitu akidah. Jadi kita lihat sekarang ni sebagai pengajaran, reflection, apabila kita menghadapi jahiliah yang kedua, kita juga menghadapi masalah politik, ekonomi dan sosial sekarang ni, ya. Semua ini umpama buah saja kepada benih yang rosak, iaitu akidah tadi, ya. Jadi akidah yang merosak mengakibatkan politik kita kacau bilau. Akidah yang rosak menyebabkan kita punya ekonomi, kita punya sosial berantakan sekarang ini. Jadi mengambil ibrah, kita kena berjuang untuk memperkenalkan Allah kepada masyarakat sekarang ini, memperkenalkan kepada sayangnya Tuhan, bagaimana kehebatan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dibawa oleh Rasulullah. Dan apabila kita berdepan dengan real problem ni ataupun roots ataupun akar, presenting problem yang berada di atas ni, dia akan cure dengan sendirinya. Justru ketika orang-orang ketua pemuka yang saya sebutkan sebelum ini, Utbah, dia offer Rasulullah kuasa politik, iaitu kuasa. Rasulullah di offer dengan kuasa ekonomi, iaitu harta, untuk berhenti berdakwah. Rasulullah tak berhenti berdakwah. Kalau kita fikir apa salahnya kita ambil kuasa ni, nanti kita betulkanlah masyarakat, kita ambil harta ni kita gunakan untuk mendidik. Tidak, Rasulullah tidak kompromi. Kerana dakwah dan tarbiyah itu sangat dekat dengan akidah. Artinya kalau Rasulullah sampai dikatakan kalau diletakkan matahari di tangan kanan, bulan di tangan kiri, Rasulullah tidak akan berhenti untuk berdakwah. Kerana dakwah itulah satu medium untuk menyampaikan akidah, memantapkan akidah pada umat Arab jahiliah. Jadi ada benarnya kata Cik Ahmad tadi. Terima kasih kerana berkongsi, mengingatkan kita kesempurnaan cinta Rasulullah ada akarnya, ada benihnya, iaitu akidah. Ya. Baik, kita nak teruskan dengan pemanggil berikutnya, Ustaz, di talian dari Jitra. Cik Arif, silakan. Nama saya Arif daripada Jitra, Kedah. Soalan saya kepada Ustaz Baharul, iaitu dengan tajuk cinta yang sempurna tu, saya nak tanyakan bagaimana kita nak perbaiki hubungan kita sesama manusia. Kita dah mencintainya, tapi dia cinta kita tu tak terbalas. Jadi adakah kita patut teruskan saja cinta itu atau terus tinggalkan orang lain? Itu ya soalan. Baik, terima kasih Cik Aris. Baik.
Terima kasih Cik Aris kerana mengingatkan kita. Kadang-kadang kita apabila kita menyebut cinta Allah, kita terlupa cinta kerana Allah. Ya, dia ada dua tu. Cinta Allah ialah direct kita mencintai Allah. Bila kita kata cinta kerana Allah ialah kita mencintai seperti doa yang kita bacakan pada minggu-minggu yang lalu, iaitu kita mencintai, kita mohon cinta orang yang mencintai Allah. Itu cinta kerana Allah. Yang kedua, kita mencintai, mohon kepada Allah supaya mencintai sesuatu apa saja yang boleh membawa kepada cinta Allah. Artinya itu cinta kerana Allah. Jadi, baik. Apabila kita cuba mencintai isteri kita kerana Allah, kita cuba mencintai guru kita kerana Allah, mencintai majikan kita kerana Allah, pemimpin kita kerana Allah, sahabat kita kerana Allah, tiba-tiba cinta kita tidak berbalas, ya. Tidak berbalas, ya. Jadi, apakah kita waktu itu kita memberhentikan cinta? Tidak. Kalau cinta kita kerana Allah, kita akan berterusan boleh mencintai. Itu yang dikatakan unconditional love. Cinta tanpa syarat. Sekarang ni kita cinta kita dalam rumah tangga, kadang-kadang minta maaf saya bawa contoh rumah tangga, kerana cinta kita dalam rumah tangga ialah cinta yang mengharap balasan. Suami boleh mencintai isteri dengan syarat isteri kena cinta dia balik lah. Isteri mencintai suami dengan syarat suami boleh cintai balik. Jadi apabila cinta kita menghulurkan cinta, tetapi cinta tidak berbalas, kita pun berhenti untuk menghulurkan cinta. Itu silap. Ini saya bukan mudah bercakap begini, bercakap mudah, tetapi untuk mempraktikkan cinta tanpa mengharap balasan ini hanya ada pada diri yang mencintai kerana Allah. Jadi kalau seorang tu mencintai kerana Allah, dia akan terus menjalankan tanggungjawabnya kepada isterinya, walaupun sekiranya isterinya tidak membalas cintanya. Kerana apa? Dia mencintai isterinya, dengan kata lain, dia mencintai isterinya sebagai wadah ataupun sebagai jalan untuk dia mencintai Allah. Jadi dia tahu Allah pasti membalas cinta, ya. Sebab itu dalam ungkapan cinta ini, supaya kita tak minta maaf saya gunakan istilah ni, tak SS, shock sendiri, Selalunya kita dengan makhluk ni, kita kadang-kadang kita cinta tapi makhluk tak cinta kita. Jadi kita tak berbalas. Jadi kita bila tak berbalas kita menderita. Tetapi subhanallah, kalau kita mencintai Allah, cinta tu pasti berbalas. Dan balasan cinta Allah itu lebih baik daripada itu. Jadi ini yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Betapa Rasulullah mencintai musuhnya, ya. Mencintai. Cuba kita renung muka isteri kita, adakah dia musuh kita? Apakah kita renung muka majikan kita? Memang dia ada kesilapan, memang dia ada kesalahan, tetapi dia bukan musuh kita, ya. Jadi bagaimana kita nak mempraktikkan cinta yang sempurna sekiranya masih ada lagi dendam di hati kita. Jadi mudah-mudahan, ya, unconditional love ni sangat penting, Ustaz Irwan. Sekiranya, sebab itu saya ada terbaca, sama ada ini kata-kata hukama ataupun kata-kata ulama, saya tak pasti, tetapi maksudnya baik dan boleh dikongsikan, ya. Kata, sekiranya kita mencintai seseorang dengan keyakinan bahawa seorang tu mencintai Allah, tetapi hakikatnya orang yang kita cintai itu tak mencintai Allah, kita tetap mendapat pahala mencintai orang kerana Allah. Contohlah, kita mencintai suami kita, yakin betul suami kita ni mencintai Allah, tetapi sebenarnya hakikatnya, suami kita ni tak cinta Allah, hanya dia berpura-pura. Tetapi cinta kita kepada dia cinta yang genuine, cinta yang sejati. Bagaimana kedudukannya? Kita tetap mendapat pahala orang yang mencintai orang lain kerana Allah. Kerana apa? Kerana cinta kita tu kerana Allah, ya. Jangan kerana yang lain, ya. Itu, ya. Alhamdulillah. Baik, kita teruskan lagi dengan pemanggil seterusnya di talian, Hafiz dari SIG, silakan. Okey, nama saya Hafiz daripada SIG, Kedah. Saya nak tanya Ustaz mengenai cinta sempurna. Bagaimana kita nak tahu cinta kita tu dah sempurna? Itu soalan saya kepada Ustaz. Baik, okey, terima kasih. Okey, saya jawapan mudah saja. Selagi kita tak merasai cinta kita sudah sempurna, itulah cinta yang sempurna. Sekali lagi saya ulang, selagi kita merasai bahawa cinta kita belum sempurna, itulah cinta yang sempurna. Kerana cinta itu suatu yang dinamik sifatnya. Dia bukan satu yang statik. Seperti mana macam kata kita minum dalam sebuah gelas, bila paras air tu dah melampaui mulut gelas, itu dah sempurna. Tidak. Tetapi cinta bukan diukur dengan satu bentuk madiah ataupun jirim. Dia adalah soal rasa. Dia
terus bertambah terus. Jadi kita merasai tidak sempurna mencintai Allah, itulah petanda cinta kita sedang menuju ke kesempurnaan. Baik, ada orang bertanya, sejauh mana kita tahu Allah dah mencintai kita? Jangan tanya soalan tu, itu soalan kedua. Tetapi tepuk dada tanya hati kita ialah sejauh mana Allah mencintai kita. Kita muhasabah dengan satu soalan ialah sejauh mana kita mencintai Allah. Sejauh mana kita ada di sisi Allah, dalam cinta Allah ni kita berada di mana? Betulkah Allah cinta kita? Tetapi soalan yang lebih relevan ialah sejauh mana Allah berada di hati kita. Itu yang sepatutnya kita tanyakan. Jadi saya menegaskan lagi kepada sahabat kita, saudara Hafiz daripada Sik jauh tu, sejauh mana kita sudah tahu cinta kita sempurna. Selagi kita merasai cinta kita belum sempurna, insya-Allah itulah kesempurnaan kita dalam bercinta. Alhamdulillah. Ustaz, di Facebook seterusnya pertanyaan pada Ustaz, apa yang kita fahami bila mana kita ditimpa musibah, berbalik kita kepada cara Rasulullah? Bila mana kegembiraan juga berbalik kita kepada cara Rasulullah untuk menanganinya. Mungkin Ustaz boleh bagi sedikit tips bagaimana hendak mendidik hati untuk mencontohi baginda kerana manusia sering terdedah kepada sikap mazmumah. Ini adalah perjuangan seumur hidup kita. Mujahadah adalah satu perjuangan yang tidak ada titik notahnya. Jadi artinya dalam mujahadah, kembali kepada apa yang kita katakan awal-awal tadi sebagai mukadimah, kita dunia ni darul imtihan. Dunia ini negara ujian. Ujian ini bukan saja dalam bentuk yang kita tidak sukai, tetapi ujian juga berlaku dalam bentuk yang kita sukai. Jadi sakit ialah itu ujian, sihat juga satu ujian, begitu juga kita berharta, kita miskin, semuanya ujian. Dalam ujian itu ada sabar dan syukur, sejauh mana kita boleh sabar dan sejauh mana kita boleh syukur. Baik, ini sebagai satu tip pada hati kita lah. Saya pun bertatih-tatih untuk mendapat perkara ini. Tetapi kita kongsikan saja. Untuk mendapat ketabahan dalam menghadapi ujian, selalunya kita jangan lihat kepada ujian itu, lihat kepada pemberi ujian itu. Sebab tu orang kata selalunya kita terkesima dengan nikmat, tetapi kita lupa kepada pemberi nikmat. Jadi begitu juga ujian. Jadi jangan lihat hanya musibah, tetapi lihat kepada pemberi musibah itu. Jadi pemberi musibah itu iaitu Allah. Itu kembali kepada yang Cik Ahmad kata tadi, akidah tadi. Allah Subhanahu Wa Taala, pertama, bila Allah menguji dengan kasih sayangnya. Allah tidak menguji dengan bencinya. Itu satu. Yang kedua, bila Allah menguji setakat mana kemampuan hamba itu menerimanya. Allah tidak uji kita lebih daripada apa yang kita tak mampu, yang kita tak mampu terima. Jadi yang pertama, Allah menguji dengan kasih sayangnya. Yang kedua, Allah akan uji kita sejauh mana yang kita mampu menghadapinya. Baik, ini baik. Yang pertama, Allah menguji dengan kasih sayangnya. Sebab apa? Tu yang tadi kata-kata, kalau kita berdosa, kita diuji, ujian itu menghapuskan dosa-dosa kita. Artinya diampunkan di dunia. Jadi supaya kita lepas dengan kemurkaan Allah di akhirat. Saya kata akhirat itu neraka. Jadi apa salahnya kita pujuk hati kita dengan kata-kata gini, marilah kita terima kesusahan yang sedikit dan sementara di dunia demi kesenangan yang kekal abadi dan tinggi di hari akhirat kelak. Itu kita nampak Allah menguji itu. Yang kedua, Allah menguji kita sebab Allah nak tingkatkan darjat kita. Sebab Rasul berada di tingkat tadi kenapa Rasulullah digelar Habibullah, terlupa saya. Kerana Rasulullah yang paling diuji. Paling diuji oleh Allah. Selain daripada Rasul Ulul Azmi yang dikatakan salah satu seorangnya yang paling diuji ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Allah uji kita, sebenarnya Allah nak tingkatkan derajat kita. Itu seperti mana seorang ibu yang memarahi anaknya ketika dia malas supaya anak tu rajin, supaya dengan rajin itu mempertingkatkan taraf hidupnya ke tahap pelajarannya dan sebagainya. Betul nampak? Sebab itu orang kata ibu mengarah dengan sayang. Allah Subhanahu Wa Taala lebih sayang daripada ibu kepada seorang hambanya. Jadi bila Allah menguji, lebih sayang lagi. Sebenarnya Allah hendak kita supaya meningkat dalam kehidupan kita. Ini yang dikatakan mehnah. Mehnah itu didikan Allah. Baik, yang kedua, Allah tak akan menguji kita lebih daripada apa yang kita mampu buat, apa yang kita mampu hadapi. Jadi kadang-kadang kita tak rasa kita tak mampu lagi dah nak hadapi. Kenapa? Sebenarnya waktu itu kita tidak keluar habis.
Orang kata kita tidak pergi perah tenaga kita, jiwa kita ke tahap yang maksimum. Sebab itu manusia ni bila dia nak berjaya, dia kena bergerak meninggalkan zon selesanya kepada zon mencabarnya. Jadi dengan ujian ini Allah bawa kita keluar daripada zon selesa tu kepada zon mencabar. Tetapi sakitlah sikit. Sebenarnya sakit itu mampu kita hadapi. Kalau kita bertahan, insya-Allah akan ada kemanisan di sebalik ujian itu. Jadi kita lihat, aku kata ini dah diterima bukan saja ayat Quran, bukan saja hadis yang menegaskan ini. Selalu dikata no pain no gain. Biasanya dalam hidup kita kalau tidak dipecah ruyung, mana kan dapat sagunya. Orang Melayu kata begitu ini gitu. Baik Ustaz, kita nak dapatkan satu lagi pemanggil terakhir waktu ini dalam rancangan Islam itu Indah. Bersama-sama kita di talian Cik Zailan dari Batu Pahat. Silakan. Okey, saya Zailan Suratin dari Batu Pahat. Nak tanya dengan Ustaz, macam mana kita nak istiqamah dalam setiap perkara. Macam kita kan kita sentiasa nak hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah tu. Contohnya kalau kita nak sentiasa berwuduk tu agak sukar lah bagi kita nak sentiasa ada wuduk. Macam mana pandang Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, dengan sentiasa berwuduk ni mengingatkan kita kepada cerita Bilal. Bilal adalah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika Isra Mi'raj Rasulullah kata dengar dah terompah ataupun kasut Bilal. Bila ditanyakan kenapa dia sampai ke tahap begitu, terompahnya dah didengar di syurga, kerana Bilal tu antaranya ialah mengekalkan wuduk, sentiasa mengekal wuduk. Jadi kita bagaimana kita nak istiqamah istiqamah ni memang sukar. Sebab itu kalau kita tengok surah Al-Quran yang menyebabkan Rasulullah SAW beruban ialah ayat yang berkaitan dengan istiqamah. Istiqamah ni sukar. Jadi nak membuat satu kebaikan walaupun payah tapi agak mudah, untuk mengekalkan kita buat baik. Untuk menyayangi seseorang mudah walaupun sukar tetapi agak mudah berbanding untuk kita menyayangi selama-lamanya. Itu yang dikatakan istiqamah. Bagaimana kita nak istiqamah? Yang pertama dalam amalan kita yang saya boleh kongsikan yang kita dengar juga daripada guru-guru kita berpesan bahawa untuk istiqamah ni mulakan sedikit-sedikit. Jangan banyak mulakan sedikit yang mampu kita buat dulu. Subhanallah, bila saya terbaca dalam kitab Ihya Ulumuddin tentang bab mengurangkan makan, umat ini mesti mengurangkan makan untuk bersinar hatinya. Imam Ghazali kata kalau kita biasa makan dengan contohnya dia kata 40 suap, jadi macam mana kita nak mengurangkan? Kurangkan 39 suap saja. Itu saja. Bukan pergi kepada 10 suap terus. 39 tu buat sekali tempoh yang lama berbulan-bulan, baru kurangkan lagi jadi 38. Dah lama pula. Jadi maksudnya berdikit-dikit. Jangan terlalu drastik untuk ubah. Jadi sebab itu kalau kita berubah ke arah kebaikan, jangan gopoh. Bila kita gopoh, kita akan diiringi oleh syaitan yang menyebabkan kita patah balik nanti, susah. Jadi sikit-sikit. Yang kedua untuk istiqamah ialah kita selalunya buat tu secara berjemaah. Jadi jangan kita seorang saja. Cari kawan yang sama kita ataupun di rumah dengan isteri ke anak-anak kita. Okey, kita katakan kita nak istiqamah puasa sebulan sekali hari Senin, kita katakan. Jangan tiap minggu, katakanlah tiap bulan. Kita mulakan sikit-sikit. Tapi kita war-warkan semua. Kita minta isteri kita, anak-anak kita semua. Jadi pada hari itu kalau semua puasa ada dapat kekuatan. Salah satu tu berjemaah. Tadi buat sikit-sikit kemudian berjemaah. Kemudian yang ketiga, jangan lupakan untuk berdoa kepada Allah. Sebab itu syarat untuk kita mendapat bantuan Allah dalam kita mujahadah ke dalam istiqamah ialah membuat perhubungan dengan Allah. Sebab itu dipesankan selalu kita berdoa, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Maksudnya kita minta Allah Subhanahu Wa Taala bantu kita untuk mengingatinya. Kita minta Allah bantu kita untuk mengingatinya. Itu yang kita minta, bantuan daripada Allah untuk istiqamah. InsyaAllah dengan kita berdoa, mudah-mudahan Allah jawab dengan doa kita itu, insyaAllah. Biasa kita dah sampai ke penghujung. Mungkin ada kesimpulan yang boleh kita bawakan di penghujung pertemuan kita ni. Silakan. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan kita untuk berbincang tentang ilmu. Mudah-mudahan ilmu ini bukan saja dapat kita dengar tetapi dapat kita yakini dan dapat kita amalkan. Al-ilmu nurun, ilmu adalah cahaya.
tetapi cahaya bukan saja menyuluh, tetapi kadang-kadang cahaya menyilaukan. Ya, sebab tu ada orang yang bangga, ada orang yang takabur dengan ilmunya. Jadi sebab itu jangan kita katakan seorang itu berilmu sehingga kita melihat adabnya. Ya, jadi mudah-mudahan apabila kita bincang tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, mudah-mudahan kita makin beradab dengan orang di sekeliling kita, dengan ahli keluarga kita, kerana kesan daripada perbincangan ilmu itu sebenarnya yang lebih penting ialah apa selepas ilmu. Apa selepas ilmu. Ya, bulan Rabiul Awal ini dah 28 Rabiul Awal kita akan meninggalkan kita, tetapi apakah yang kita pelajari, apakah yang kita dengar melalui kuliah-kuliah yang disampaikan melalui cerita-cerita dan ibrah-ibrah itu akan berlalu bersama berlalunya bulan Ramadan? Tidak. Kita akan terus momentum itu, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan ilmu itu kita terus amalkan, dan dengan amal yang tadi yang dikatakan istiqamah, mudah-mudahan dengan doa, insya-Allah kita tetap hadirkan Rasulullah sentiasa berada bersama dengan kita, insya-Allah. Bukan laukana bainana, tetapi benar-benar Rasulullah berada di dalam hati kita. Cinta yang terus indah kerana cinta itu cinta yang sempurna. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Fahrul Mak Joy atas kesediaan bersama-sama kita dalam rancangan Cinta yang Sempurna pada kali ini, dan pada anda juga terima kasih atas kesediaan bersama-sama kami untuk mendengarkan rancangan Islam itu Indah. Dan teruskan setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM FM, pilihan utama anda.